Biasa manusia ni dia akan buat tak sampai proses penghujung. Doa, dia minta benda yang besar. Doa 40 kali. Sedangkan dia kena berdoa 99 kali baru dapat betul. Malah lebih baik daripada apa yang didoakan. Sebab kita terbentuk emosi kita sahabat-sahabat. Apa dia? Umat Islam pada akhir zaman ni senang untuk berputus asa. Kita zaman mutakhir ini suka buat dengan menampakkan ganjaran dan hasil dengan segera. Lebih-lebih lagi orang Melayu. Orang Melayu ni semua nak cepat. Nak cepat, nak besar, nak best. Baru kerja sebulan dua dah mula rasa macam, aduh, asal gaji sikit nampak cepat. Sebab apa? Kerja hasilnya tu sikit, tapi yang dia nak targetkan tu besar. Tak setimpal. Sebab tu yang tadi anak kata, seorang yang anak jumpa dia kongsi pengalaman dia. Dia kata ajar anak dua kaedah kan. Ingat apa? Berbakti pada mak ayah dengan sedekah. Bantu orang dan sedekah. Dia ada sebut, di antara perbualan kami tu dia ada sebut tentang satu perkara lagi yang apa tadi anak sebut tadi kelas? Nak kata makan semua tak ada. Apa? Target tinggi daripada apa? Dia kata kat ni, dia kata kat anak, dia seorang businessman. Dia seorang memang kaya lah, memang kaya. Memang family dia semua memang sepenuhnya running business. Dia pernah jadi engineer. Dan dia berhenti. Ustaz tahu tak kenapa saya berhenti makan gaji? Ustaz tahu tak kenapa saya lebih sanggup penat pagi balik malam? Saya sangat letih, saya seorang yang sangat sibuk Ustaz. Tapi saya dapat apa yang saya selama ni nak. Dari sudut dia kata, Ustaz, biasanya kalau orang makan gaji ni, gaji 5,000 Ustaz, tapi hutang sentiasa ada. Kenapa Ustaz rasa? Dia kata gitu kat saya. Gaji 5,000. Saya dulu Ustaz, gaji saya 7,500 sebulan. Saya tak ada rumah, saya menyewa. Saya ada 2 kereta, tapi masih saya membayar bulan-bulan. Okey, anak sakit dan sebagainya. Saya tak dapat kepuasan. Sebab tu saya terpaksa ambil risiko, berhenti, dan saya buat kerja running business full time. Saya tahu tak apa perbezaan di antara bekerja sendiri dengan bekerja makan gaji? Performance, keberkatan. Saya dulu Ustaz, walaupun gaji saya 7,500, tapi bila saya fikir saya kerja apa di syarikat bos saya tu, kadang-kadang saya lebih nampak saya banyak tak buat kerja daripada kerja. Biasa Ustaz manusia, Ustaz pernah, aku juga aku tuduh Ustaz pun pernah, yalah dia orang-orang tua kan, jadi direct lah cakap kita kat orang muda. Ustaz pernah waktu tengah hari tu patut rehat setengah jam, 1 jam, kita drag 1 jam subuh, 1 jam setengah. Patutnya kita waktu tengah kena buat kerja. Kalau tak ada kerja, kena cari kerja. Sebab tu waktu kita dibayar gaji untuk bekerja. Kita buat apa Ustaz? Kadang-kadang staff-staff kita main Facebook, call, buat kerja cincai, asal buat. Tapi gaji 7,500 solid. Tak berkat Ustaz. Saya rasa sendiri Ustaz, sepatutnya gaji yang dah maintain, yang memang pasti dapat tu, saya mendapat beli rumah, beli kereta tanpa hutang. Tapi saya tak pernah. Saya kerja 4-5 tahun Ustaz. Saya berhenti, saya ambil risiko. Memang mula-mula bisnes biasa lah Ustaz. Mula-mula Ustaz, memang sakit. Tapi Ustaz, saya punya pendapatan sekarang Ustaz, maaf sebutlah Ustaz, alhamdulillah dah. Dia sebut angka yang alhamdulillah Ustaz, seminggu saya punya income 10,000 Ustaz. Macam tu je Ustaz. Tu tak tambah projek, ini yang tetap. Bukan benda yang tiba-tiba datang, projek, tender. No. Memang ini saya punya bisnes yang memang saya buat tetap. Seminggu Ustaz 10,000 Ustaz. Sebab apa? Bila bisnes kita malas, rezeki tak masuk. Kita rajin, banyaklah masuk. 100% performance kita tu berbanding yang dah confirm gaji tetap, kadang-kadang tak performs. Ada lag, ada kurang, ada kita culas, ada kita datang lambat, balik awal. Allah tolak habis.
Tolak bagaimana bukan tolak gaji. Bos tetap bagi, tak boleh senang-senang tolak gaji pekerja, tak boleh. Tapi Allah tarik kita dari sudut apa dia? Anak sakit, kita sakit, isteri sakit, bayar, nafsu nak beli barang banyak, gaji 7,5 rasa macam mampu, semua beli tapi semua hutang. Oh, saya tak sanggup, Ustaz. Tapi bila saya kerja sebagai businessman, saya 100% performs. Kalau saya malas, Ustaz, tengok anak saya, anak bini saya, Ustaz, tak makan. Dia kata gitu. Okey. Dia tak masuk. Kenapa ni? Asyik cerita bisnes, cerita kaya, Nabi Muhammad hilang. Mana? Anak ada meeting dengan parents malam ni. Anak kena tamatkan awalan kuliah malam ni. Berapa dah sana? 8, 10, 5 minit lagi. 3 minit, 2-3 minit lagi. Baik. Ya kan? Percaya? Baik. Kalau ikut point ni 4 muka ni. Baik, insyaAllah. Anda nak sentuh 4 poin lah. Kalau dalam poin anda ni ada 13. Baik. Yang terakhir sekali, bagaimana untuk kita kenal cinta sayang Nabi Muhammad dengan cara kita kena kenal Nabi Muhammad SAW. Kenal ni 2 proses. Kenal dari sudut pembentukan akal, dengan ilmu, dengan tahu sirah Nabi, tahu nama Nabi penuh, tahu Nabi umur sekian-sekian, buat apa, sebagainya. Tetapi yang paling penting, ilmu teori akal ini serap dalam hati. Ini yang paling penting. Dan ini ramai umat Islam tak sampai pada limit, pada had, iaitu ilmu kenal Nabi itu sampai resap ke hati. Ini ramai yang tak capai. Sebab itu kita setakat tahu dan kenal di akal, tapi tak serap kepada hati. Itu yang tak buah kepada sunnah, tak beramal pada sunnah, tak beramal pada amal ibadah. Sebab apa? Dia setakat proses di akal, pembentukan akal. Orang main pingpong, dia jadi profesional sebab dia menghafal teori main pingpong ke dia praktik? Contoh, budak ni kita train teori main pingpong. Okey, kalau dia boleh syarah, dia boleh syarah lagi. Okey, kalau main pingpong, kadar bola balingan tu mesti paras 3.5 cm contoh. Kemudian bila nak swing tu macam ni. Oh, dia hafal teori. Kulit by kulit. Okey, Dik, tahu Dik. Okey, cuba main. Main. Time praktik, dia tak boleh praktik. Tak jadi. Alamak, kantoi kat situ. Ini yang jadi pada kita, sahabat-sahabat. Kita setakat tahu akal, tapi tak ada praktikal yang membentuk kepada hati. Itu yang akhirnya kita tak beramal pada sunnah Nabi Musa. Sifat ilmu perlu serap pada hati. Sebab itu bila mana orang itu dia memiliki PhD, master dalam sesuatu bidang ilmu, tapi tak diamalkan, tak serap dalam hati dia, kita akan lihat dia seperti orang-orang yang jahil. Pandai cakap je lebih, tapi tak buat apa yang dia cakapkan. Dia tak mengamalkan apa yang dia ada ilmu itu. Sebab apa? Sebab kita selesa ilmu itu proses akal, bukan proses hati. Malam Ana pergi satu kuliah, satu surah Habib ni dia bagi tahu, dan Ana sangat sampai sekarang Ana terkesan dengan dia punya tips macam mana belajar jadi hebat, belajar jadi baik. Ilmu yang kita belajar itu jadi soleh dan solehah. Dan benda tu simple, tapi tak sangka itulah di antara step untuk menjadi orang yang hebat. Apa dia? Dia kata pada pelajar-pelajar, ada satu buah kampus ni lah. Dia sebut pada pelajar-pelajar. Dia sebut masalah pelajar sekarang ni, dia belajar untuk bentuk akal, tetapi tak mampu membentuk hati. Sebab itu mereka seorang pelajar walaupun pengajar Islam tetapi tidak berakhlak dengan Islam. Dia belajar tapi tidak mengamalkan apa dia belajar. Sebab apa? Dia belajar untuk bentuk teori akal. Sebenarnya kita belajar untuk bentuk hati, bukan semata-mata akal, tetapi membentuk hati. Lepas tu dia ajar tips. So apa cara untuk kita belajar bentuk akal dan membentuk hati, yang akhirnya bila akal terbentuk dan hati terbentuk akan membuahkan amal akhlak yang soleh dan solehah. Apa dia? Pelajar-pelajar sebelum belajar, tolong belajar dalam bab adab dengan belajar